Salam sejahtera. Saya W. Ilan Celian. Setiap tahun lebih kurang 100,000 pelajar Malaysia yang tamatkan pendidikan mereka di sekolah rendah sambung pengajian di peringkat menengah walaupun belum bersedia sepenuhnya. Pelajar inilah yang kemudiannya akan tercicir, terjerabak dalam gejala sosial, bekerja sebagai pekerja yang tidak mahir atau berkemahiran rendah yang akhirnya menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan. Ini merupakan masalah serius yang tidak diberi perhatian sewajarnya, kata Dewa Sharma Gangadharan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan MySkills yang bersama-sama kita pada hari ini. Tambah beliau, negara kita perlu memberi fokus untuk menangani isu ini jika ingin menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan maju. Hal ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan pengagihan semula sumber dalam pendidikan menengah. Dewa Sharma, anda maklumkan bahawa 100,000 pelajar Malaysia yang menamatkan pendidikan rendah mereka belum bersedia untuk ke sekolah menengah. Mengapa kamu berpendapat sedemikian? Yang statistik 100,000 pelajar ini merupakan kajian daripada World Bank bersama EPU dan Khazanah Nasional pada sekitar tahun 2015, di mana mereka mendapati 80% pelajar di kalangan lepasan sekolah rendah menamatkan aliran sekolah menengah. Maksudnya 20% lagi tercicir. Pelajar daripada golongan ini kita akan mentafsirkan mereka sebagai pelajar berisiko tinggi, di mana mereka tidak diiktiraf oleh pemegang taruh utama seperti ibu bapa sekolah atau maupun komuniti. So pelajar daripada kategori ini selalunya datang daripada keluarga yang bermasalah dan miskin tegar dari segi aspek bandar atau luar bandar, ataupun kurang cenderung akademik, dan seringkali mereka tidak mendapat sebarang bantuan dari segi jaringan keselamatan sosial. Yang paling membimbangkan adalah bila ada kombinasi faktor-faktor ini yang berdasarkan komponen yang dinyatakan, kita sudah tahu yang golongan ini merupakan golongan yang tidak bersedia untuk menerajui laluan akademik di sekolah menengah. Namun, sistem pendidikan kita membenarkan pelajar ini untuk meneruskan pendidikan di sekolah menengah tanpa mengetahui potensi sebenar, tapi hanya menilai tahap akademik. Maksudnya, kita membenarkan satu-satu pelajar ini kepada tingkatan seterusnya berdasarkan usia, bukannya berdasarkan kompetensi atau potensi dia sebenar. Pada pendapat anda, apa yang akan berlaku kepada golongan pelajar yang kurang bersedia ini apabila ke sekolah menengah? Tolong jelaskan apa program yang ditawarkan sebagai persediaan untuk pelajar melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi ataupun memasuki alam pekerjaan. Kita harus faham bahawa apabila golongan pelajar ini tidak bersedia, maksudnya tidak relevan lagi kepada aliran akademik, mereka akan berasa tersingkir dari alam sekitaran secara pada peringkat awal pun mereka dah tahu. Bila mereka tak dapat menyesuaikan diri dan lebih-lebih lagi mereka senang terpengaruh dengan anasir luar, maksudnya mereka akan mendapat segala peluang untuk mencari tempat perteduhan atau tempat lepak di persekitaran luar yang agak mencabar. Maksudnya lama kelamaan pelajar ni akan tercicir daripada sekolah dan tidak disedari oleh mana-mana pemegang taruh utama yang dinyatakan tadi. Keadaan ini boleh diumpamakan sebagai black hole dalam sistem pendidikan kita, di mana kita tak menyedari isu ni pada peringkat awal, tapi kita hanya memberi respon bila pada takat akhir krisis ni apabila dikejutkan dengan kadar gangsterisme yang tinggi, kadar jenayah juvenil yang tinggi. Lebih-lebih lagi kita berada dalam era disruptive technology, di mana keadaan yang krisis yang sedia ada ni dimudaratkan dengan segala teknologi advancement, maksudnya peningkatan atau kemajuan dalam teknologi yang kita ada, seperti penggunaan media sosial dan juga aplikasi-aplikasi internet yang lain. Pada keseluruhannya, kita hanya memfokuskan pelajar yang cemerlang atau dah dapat keputusan memuaskan untuk melanjutkan kepada pendidikan tinggi. Tapi untuk memberi sokongan kepada pelajar-pelajar yang kurang kemampuan dari segi tahap akademik, di mana mereka gagal atau mampu lulus sebahagian subjek dalam akademik mereka, selalunya mereka kena menunggu peluang menuju kepada institusi kemahiran awam seperti ILP dan IKBN yang hanya mengambil pelajar selepas tamat SPM. Hal ini boleh memudaratkan keadaan yang sedia ada disebabkan pelajar ni sudah tercicir, dia tak habis SPM. So macam mana dia boleh melanjutkan pelajaran kepada TVET sekiranya prasyarat ni masih sangkut di tahap SPM. Oleh demikian, program yang diperkenalkan pada tahun 2012 iaitu program PAV, Pendidikan Asas Vocational, yang dimulakan
secara awal daripada umur 13 tahun merupakan program yang kritikal yang dapat ditujukan kepada pelajar tercabar melalui potensi kemahiran yang telah dikenal pasti. Apabila pendidikan asas vocational PAV dilancarkan pada 2012, ia telah menyasarkan untuk menampung 20% populasi pelajar atau sekitar 500,000 pelajar setahun menjelang tahun 2020. Mengapa perkara ini tidak dapat direalisasikan dan apakah pengajaran dan yang boleh kita dapat daripada kegagalan ini? Program perintis yang dianggap bagus pada peringkat awal tidak dapat berkembang secara sempurna disebabkan oleh sumber-sumber yang terhad seperti sumber pengajar, infrastruktur dan bajet tahunan yang disalurkan untuk menampung perbelanjanan dan perjalanan program ini. Dan ada satu lagi kriteria di mana R&D, Research and Development, yang ditujukan untuk program PAV ini dari segi jalinan kerjasama teknologi dengan industri adalah amat terhad. Oleh yang demikian, program PAV yang dianggap sebagai program kritikal untuk persediaan awal bagi aliran TVET yang memang holistik dan mensasarkan komponen-komponen utama seperti jati diri, pembentukan jati diri, teknologi vocational, kemahiran vocational dan juga kemahiran keusahawanan. Program yang cantik sebegini boleh mampu menjana sukses aliran kerjaya TVET di mana dia boleh melahirkan graduan yang setara dengan diploma awal dalam program TVET di mana dia selari dengan tamat peringkat SPM bagi aliran akademik. Namun saya difahamkan semasa tahun pandemik 2020 dan 2021, sekolah PAV ini tidak mendapat berfungsi penuh disebabkan kaedah penyampaiannya ada sebab lebih kepada fizikal, bukannya virtual yang digunakan pakai oleh para guru semasa tempoh lockdown. Dan dan bajet untuk PAV ini telah digantikan untuk kegunaan inisiatif kerajaan untuk menampung cabaran ekonomi pasca pandemik. Kita tak sedar yang Malaysia merupakan negara yang merekodkan learning loss, iaitu hilang kemampuan akademik atau pengetahuan di kalangan negara memanggung di Asia disebabkan oleh penutupan sekolah sepanjang 12 bulan dalam tempoh 18 bulan lockdown yang berada pada 2 tahun yang lepas. Sepatutnya kerajaan mengambil kira kerugian ni setimpal dengan kerugian ekonomi yang kita terjejas dalam 2 tahun yang lepas, tapi tiada polisi yang signifikan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Negara sepanjang tempoh pemulihan ini. Yang kita dengar hanyalah penamatan peperiksaan awam seperti PT3 dengan UPSR. PAV ni harus diperbaharui semula dan pendekatannya seharusnya lebih holistik di mana pelajar-pelajar ini diberi kemudahan seperti asrama, kurikulum luar bilik darjah yang membolehkan mereka menjalani pembentukan modal insan yang sempurna bersama dengan kompetensi kemahiran yang berguna bagi keperluan industri. Katakanlah, anda berpeluang untuk menasihati Menteri Pendidikan yang baru nanti. Apakah nasihat anda kepada beliau untuk menangani isu ini dengan berkesan? Saya berpendapat Menteri Pendidikan ni seharusnya merombak dan mengkaji semula model pembentukan kapasiti modal insan dan penilaian pencapaian yang akan boleh menambah baik persediaan mana-mana pelajar dalam sistem pendidikan kita. Kita harus faham kalau kita gagal atau masih lalai dalam mengenangi isu ni, liability untuk negara memang berat. Maksudnya segala pelaburan untuk modal insan akan dijuruskan kepada penyediaan fasiliti yang tidak berguna untuk kemajuan negara seperti fasiliti penjara atau correctional facility seperti ADK atau JKM dan sebagainya. Bajet untuk Kementerian Pendidikan merupakan penerima yang tertinggi dalam bajet tahunan daripada Finance Ministry. Maksudnya 16% daripada bajet keseluruhan yang sejumlah 52 bilion untuk tahun 2022. Saya berpendapat menerusi pengagihan sumber yang efektif atau seminima 20 hingga 30% daripada bajet keseluruhan yang diterima oleh Kementerian Pendidikan, ia mampu memberi impak signifikan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang menerusi program-program seperti PAV dan kajian seterusnya. Beliau, Dewa Sharma Gangadharan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan MySkills dan saya, W. Ilan Celian. Terima kasih.